Cuma sekarang tidak ada seorang pun di kalangan salaf yang mana mereka memahami ayat-ayat sifat ini sebagaimana makna majazi. Tidak ada di kalangan mereka yang memahami ayat-ayat sifat ini sebagai makna majazi. Bahkan mereka menyerang golongan yang mana mentakwil ayat-ayat sifat sebagaimana golongan Mu'tazilah. Betul, ada tempat-tempat keadaan sebahagian daripada salaf mereka mentakwil di sebahagian tempat. Tetapi mereka takwil di tempat itu kerana sebab-sebab tertentu, konteks ayat dan seumpamanya, dalam hal keadaan mereka mensabitkan sifat itu daripada nas-nas Quran dan juga hadis yang lain. Sebagai contoh, sifat wajah. Sifat wajah antara sifat yang mana diisbatkan oleh salaf. Macam mana? Kita tak tahu. Kita bila kita sebut wajah, wajah manusia, wajah tuan-tuan lah. Ada yang bulat, ada yang segi empat sikit. Tapi yang paling penting ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Itu wajah manusia, betul tak? Jadi salaf mereka telah isbatkan sifat wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat, sebagaimana dalam hadis. Tetapi macam mana kita tak tahu. Tak boleh nak kata. Sebab Allah bukan makhluk. Tidak sama macam kita. Cuma ada setengah-setengah tempat perkataan wajhullah, wajah Allah ditakwil oleh salaf. Antaranya aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana sahaja kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wajah di situ dengan maksud jihah, iaitu arah. Dan ini merupakan salah satu daripada penggunaan bahasa Arab. Aina wajhuk, iaitu ke mana arah kamu? What's your destination? Where you going to? Nampak tak? Hak tu ada dalam bahasa Arab, tidak dinafikan. Dan ada juga yang diriwayatkan daripada Mujahid rahmatullahi alaih, maksud wajah di situlah al-qiblah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ke mana saja kamu menghadap, maka di situlah kiblat. Maksudnya boleh semayang, terutama untuk semayang sunat lah. Di situ ialah kiblat. Jadi tuan-tuan, apabila mereka mentakwil lafaz di beberapa tempat, tidak bermakna mereka mentakwil secara konsisten setiap lafaz itu di tempat-tempat yang lain. Mereka masih lagi mengisbatkan iaitu sifat wajah bagi Allah, iaitu wajah yang layak bagi Allah SWT. Kita tak tahu macam mana. Tetapi mungkin di setengah-setengah tempat kerana konteks yang berbeza, mereka kata ini bukan ayat sifat. Nampak tak? Ini bukan ayat sifat. Antara bendanya, contohnya ialah masalah ain. Wasabbih bihamdi rabbika fa innaka bi'ayunina. Hendaklah kamu puja-puji Allah Subhanahu Wa Taala, sucikan Allah Subhanahu Wa Taala, fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya engkau dengan mata kami. Maksudnya macam mana? Ada sebahagian ulama kata sesetengah ayat ini tidak termasuk dalam kategori ayat sifat. Jadi mereka telah terjemah bi'ayunina sebagai tahta riayatina, dalam pemeliharaan kami dan seumpamanya. Tetapi mereka mensabitkan sifat ain daripada ayat yang lain dan juga dalam hadis yang lain. Maksudnya takwil mereka tidak konsisten daripada awal sampai akhir. Mereka takwil di setengah tempat kerana konteks, tetapi mereka mensabitkan sifat hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kaif pada tempat-tempat yang lain. Nampak tak? Itu maksud saya bila saya kata salaf secara keseluruhannya mereka tidak mentakwil sifat-sifat ini, iaitu mereka tidak menafikan kewujudan sifat-sifat ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebahagian besar mutaakhirin mereka kata semua ayat ni mereka kena takwil daripada A sampai Z, daripada awal Quran sampai akhir Quran, daripada awal hadis sampai akhir hadis, semua mereka takwil. Tidak ada satu tempat pun mana mereka mengisbatkan sifat ain bagi Allah, sifat asabi' bagi Allah, jari bagi Allah, sifat mata bagi Allah. Mereka tidak. Kita isbatkan sebagaimana Allah sampaikan, sebagaimana Nabi sampaikan.